Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Begitu manisnya janji cintamu, kau jaminkan kebahagiaan. Sumpahmu aku yang terakhir, rupanya semua hanya dusta. Mudahnya kau meninggalkanku tanpa kau fikir perasaanku. Mudahnya kau menggantikanku. Hilang semuanya perasaanku padamu. Hilang harapanku. Kau leburkan impianku bersamamu, oh kasihku. Mudahnya kau meninggalkanku tanpa kau fikir perasaanku. Mudahnya kau menggantikanku. Hilang semuanya perasaanku padamu. Hilang harapanku. Kau leburkan impianku bersamamu, oh kasihku. Hilang semuanya perasaanku padamu. Hilang harapanku. Kau leburkan impianku bersamamu, oh kasihku. Beto dengan lagunya Hilang membuka tirai persembahan program Wanita hari ini 3 September 2020. Bercakap tentang tarikh 3 September ini, hari ini mungkin merupakan hari istimewa untuk anda yang ada menyambut ulang tahun perkahwinan ataupun apa sahaja yang diraikan oleh anda pada hari ini. Apa-apa pun kami ingin ucapkan terima kasih kepada anda semua kerana sudi menjadikan kami sebagai siaran pada tengah hari ini, dan insya-Allah saya Fiza Sabjahan dan juga Hawa akan terus menemani anda dan berkongsi pengisian-pengisian menarik yang telah pun
ditetapkan oleh penerbit kami. Betul tu. Bila Fiza cakap cepat je masa berlalu, pastinya dalam kalangan kita pun banyak kerja-kerja yang terbengkalai mungkin disebabkan oleh pandemik COVID-19, dan inilah masanya untuk kita bangkitkan kembali dan untuk terus merealisasikan impian 2020. Kejap je dah nak masuk Disember nanti. Sedar tak sedar, Hawa, kita dah pun sampai September dan berbaki 3 bulan saja lagi sebelum kita menutup tirai tahun 2020 ini. Mungkin ada saja apa saja perkara-perkara yang telah pun kita rancangkan dari awal tahun lalu yang tak berkesempatan untuk dilakukan ataupun terbengkalai akibat kekangan daripada pandemik COVID-19 ini. Mungkin sekarang ni mungkin dalam kalangan anda dah mulalah sama-sama untuk terus merealisasikan apa sahaja yang telah pun dirancang dari awal tahun yang lalu. Kalau kita tengok kan dah ramai juga orang yang dah mula buat persiapan majlis perkahwinan, kenduri akikah dan sebagainya. Tetapi penonton, kami juga nak terus ingatkan kepada anda, walau apa sahaja pun yang anda lakukan, pastikan keselamatan dan juga kesihatan itu sentiasa menjadi keutamaan dan harus dititik beratkan. Kalau nak pergi bercuti, pastikan amalkan SOP-SOP yang telah pun ditetapkan. Pastikan anda sentiasa ada penjarakan fizikal, menjaga kebersihan, cuci tangan setiap masa. Kalau tak bawa sabun, susah. Bawa hand sanitizer. Apa-apa yang kita lakukan pun kita memang nak lawan COVID-19 ni habis-habisan. Dan tadi Fiza pun ada cakap mengenai perancangan. Sebenarnya apa-apa yang kita lakukan, kalau ada perancangan, insya-Allah dia punya hasilnya elok-elok sahaja. Dan topik kita pada hari ini pun berkaitan perundangan, iaitu pengurusan harta pusaka. Sebab kalau kita lihat banyak juga kejadian bila harta pusaka ni tak diuruskan dengan baik, kan, bila si mati meninggal dunia, maka berlaku pertelingkahan dalam kalangan ahli keluarga. Itu yang kata duit ni pun boleh buat gaduh. Ya, kita mungkin bercakap dari segi pengurusan harta secara keseluruhannya. Sebab kalau kita bercakap tentang pengurusan macam Hawa katakan tadi, kadang-kadang dalam hidup kita ni ada perkara-perkara yang tak sempat kita rancangkan. Mungkin kita tak tahu bahawa bila kita telah pun meninggal dunia, siapakah antara individu yang layak untuk menguruskan harta kita? Siapa pula yang berhak untuk mendapatkan harta kita? Ini mungkin perkara-perkara yang seringkali dipandang ringan ataupun dipandang remeh. Namun hakikatnya, jika tidak dilakukan di peringkat awal tanpa adanya perancangan, ia juga mungkin boleh menyusahkan ataupun membebankan kepada waris yang tinggal. Ini mungkin juga menjadi persoalan dalam kalangan anda penonton-penonton bagi yang mungkin tidak ada keluarga, tidak ada anak ataupun sudah berpisah dan sebagainya. Siapa antara ahli keluarga kita ataupun individu-individu yang berhak dan juga layak untuk menguruskan dan juga mendapat harta ini? Kalau anda ada sebarang pertanyaan ataupun kemusykilan, anda boleh kongsikan di laman Facebook kami www.facebook.com/WHITV3. Kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini. Wanita hari ini. Dalam kejadian 6.30 petang semalam itu, suspek dikatakan mengamuk selepas hasratnya untuk menjual rumah yang diduduki mereka sekeluarga tidak dipersetujui kakak. Siasatan awal mendapati kejadian berlaku di ruang tamu rumah ketika mangsa baru pulang daripada kerja. Siasatan polis mendapati suspek bertindak demikian kerana tidak berpuas hati dengan pemilikan rumah yang diduduki oleh si mati bersama keluarganya. Kes bunuh, buang darah daging sendiri, sanggup jadi anak derhaka antara punca perebutan harta. Terdapat lebih 400,000 paparan berkisar perebutan harta di laman sesawang. Ini menunjukkan ia menjadi masalah yang serius dalam kalangan masyarakat. Terdahulu satu perkongsian di mana pergaduhan tercetus di hadapan kubur seorang ibu akibat perebutan harta antara adik-beradik. Sebanyak 60 bilion ringgit harta pusaka umat Islam tidak dituntut. Malah harta pusaka khususnya rumah dan tanah dibiarkan bertahun-tahun tanpa diurus oleh waris. Masalah ini acap kali terjadi disebabkan sikap kita yang sambil lewa dalam pengurusan harta sebelum meninggal dan juga waris kurang pengetahuan tentang pengurusan harta si mati. Justru, sejauh manakah kita perlu memahami tentang pengurusan harta pusaka? Daripada laporan yang telah pun disediakan itu tadi, jelas dapat kita lihat ada macam-macam isu sebenarnya yang boleh dikaitkan tentang pengurusan harta pusaka ini. Ada yang sanggup bergaduh, berbunuhan demi semata-mata untuk berebut harta. Ada juga dalam kalangan mereka yang tak tahu ke mana untuk pergi sehingga kan ada lebih 60 bilion harta pusaka yang tidak dituntut. Ini sebenarnya merujuk kepada peranan kita sebagai individu, orang sekeliling dan juga ahli masyarakat untuk celik dan mengetahui tentang bagaimana cara untuk kita membuat pengurusan harta
diri kita dan juga ahli keluarga kita yang mungkin memerlukan bantuan kita. Bagaimana cara untuk menguruskan siapa yang harus diagihkan, dan ini yang akan terus kita bincangkan bersama tetamu kita. Dan bersama kita di studio pada hari ini ialah Datuk Seri Amni Embong, iaitu Suri Peguam. Khabar Datuk Seri? Alhamdulillah sihat, terima kasih. Dan kita juga ada Encik Azrin Sabirin, iaitu penasihat Hans Legacy Resources. Apa khabar? Sihat, Alhamdulillah. Sihat kedua-duanya. Dan pastinya mungkin ada juga yang ambil indah, ambil tak indah, kan, tak pandang tak ambil berat. Tetapi ada juga yang nak tahu tapi tak tahu bagaimana cara-cara dia untuk membuat permohonan harta pusaka ini. Dan mungkin mereka nak tahu apa langkah pertama apabila bapa meninggal dunia, apa yang perlu mereka lakukan? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Bagi menjawab soalan itu, saya percaya bahawa bila mana berlaku kematian pada orang Islam, terutamanya pada orang Islam, perkara pertama yang perlu dibuat ialah kita perlu membayar hutang si mati. Selesaikan hutang. Itu, selesaikan hutang si mati. Kadang-kadang hutang ni ada hutang yang berbentuk jelas. Maknanya si mati ada berhutang dengan sesiapa. Dan ada ketikanya mungkin dalam bentuk harta sepencarian. Kan? Dalam bentuk harta sepencarian. Selain daripada itu, pengurusan jenazahnya, kan, kos pengurusan jenazahnya, dan yang ketiga barulah difaraidkan, dibahagikan harta pusaka tu. Jadi orang yang paling layak untuk, kalau macam kita kata, kalau orang awam yang tak ada pengetahuan, seeloknya berjumpa dengan peguam lah. Okey. Datuk, sebelum kita pergi menjurus kepada siapa yang layak, siapa yang harus menguruskan ini semua, mungkin kita boleh kongsikan kepada penonton kita perjelaskan. Nampak mudah sebutannya harta, tapi sejauh mana kita faham apakah yang dikategorikan sebagai harta tu? Bahagian mana yang ini harta, yang ini aset, yang ini liability, yang ini tak perlu dibahagikan? Apa yang kita perlu tahu? Datuk atau Cik Azrin? Datuk, silakan. Okey. Kalau sebab tu saya sebut tadi tu, yang pertama kena bayar hutang si mati. So hutang tu adalah liability, liability si mati. Jangan, kebanyakan masyarakat bila dia ingat bila ayah dia meninggal, dia fokuskan berapa bahagian dia akan dapat harta pusaka. Sedangkan dia tak fokus kepada apa hutang si mati, pengurusan jenazahnya macam mana, kan. Lepas itu barulah pembahagian. Dan pembahagian ni sebenarnya tak perlu bergaduh. Pasal dalam Quran dah ada dah. Kan, dalam surah An-Nisa ayat 11 ayat 12 dah ada siapa yang dapat bahagiannya berapa bahagian, kan, dah jelas. Jadi tak perlu kepada pergaduhan. Itu pembahagian, Datuk. Tapi Cik Azrin, dari segi harta, apa yang dikategorikan sebagai harta? Rumah, kereta, simpanan, pelaburan. Bagaimana kita nak tahu kategori-kategori itu dikategorikan sebagai harta? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kategori harta ni ada dua. Secara umumnya ada dua. Satu harta cair dan satu harta tetap. Ataupun harta tak alih dan harta alih. Harta alih ni ialah liquid asset kita. Kita punya simpanan, tabung haji, ASB, takaful, akaun, dan sekarang ni ada banyak macam-macam jenis pelaburan emas dan sebagainya. Ini semua termasuk kenderaan. Kalau orang perempuan barang kemas, ini semua dipanggil sebagai harta alih. Harta cair. Dan harta tetap, of course, hartanah lah. Apa saja yang ada atas tanah tu, hartanah, tanah dan rumah. Dia tak boleh diubah. Itu harta harta tetap, harta tak alih. Jadi dari sudut pengurusan, sebenarnya ada beberapa isu yang kita kena highlightkan. Yang pertama ialah nilai keseluruhan harta. Sebab di peringkat pengurusan, sama ada di pusaka kecil, di mahkamah tinggi, nilai harta tu adalah benchmark dia. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok dari sudut perundangan sekarang, nilai harta 2 juta. 2 juta ke bawah dipanggil sebagai pusaka kecil, 2 juta ke atas dipanggil sebagai pusaka besar. Bila pusaka kecil, bidang kuasa dia jatuh pada sama ada amanah raya ataupun pejabat pusaka kecil. Dan jika pusaka besar, kena pergi ke mahkamah tinggi lah. Dan bila pergi mahkamah tinggi ni, of course kita perlukan perkhidmatan peguam lah untuk pergi ke mahkamah tinggi. Jadi yang menjadi isu paling besar hari ini ialah kerana kurangnya kesedaran di kalangan pemilik harta tentang nak buat senarai harta dan hutang dia. Kenapa? Sebab bila berlaku kematian, waris clueless. Clueless tak tahu berapa banyak harta arwah, berapa banyak hutang arwah. Belum lagi harta luar negara. Dan ada juga isu yang sorok waris. Yang mana waris dia patut anak ada 5, tapi disebabkan dia buang seorang anak, dia declare dia ada 4 orang aja.
Sedangkan hak dalam faraid ada, walaupun dia buang anak tu. Jadi isu ini sebenarnya yang menjurus kepada nilai 60 bilion harta pusaka tak dituntut. Sebab waris sendiri pun tak tahu dari sudut pengurusan mana nak tuju dan how to start. Betul. Saya kira ini antara masalah yang dialami dalam kalangan masyarakat kita, Hawa. Ya, dan bukan sahaja kategori-kategori harta yang perlu diketahui seperti yang Encik katakan tadi, kategori-kategori waris pun perlu diketahui sebab kalau kita tengok memang ada pertelingkahan, mungkin disebabkan seperti yang Encik Azrin katakan tadi, urus yang tersorok. Macam mana tu, Datuk? Itulah yang paling penting ialah satu, kita kena kenal pasti apa harta peninggalan si mati yang dinamakan sebagai harta pusaka, kan? Sebab kadang-kadang harta si mati ada yang telah dihibahkan, kan? Ada yang telah dihibahkan. Jadi itu pun kita nak kena identify lah, kan? Lepas itu kita juga nak kena tahu siapa waris sebenar. Adakah anak angkat layak untuk mendapat bahagian, contohnya, kan? Jadi memang tak dinafikan, ada kes yang saya kendalikan pun ada yang waris dipinggirkan, sengaja dipinggirkan, padahal dia berhak, dia waris. Bukan favourite. Bukan favourite, kan? Sedangkan kalau kita ikut hukumnya, Nabi dah pesan, Nabi kata orang yang tak layak ialah pembunuh kepada ibu ataupun bapa dia. Dia tak layak kepada harta pusaka ibu ataupun bapa dia kalau dia yang membunuh, kan? La yarisul qatil, Nabi dah pesan. Tapi kalau anak yang tak favourite, tak termasuk dalam kategori itu, maknanya dia pun entitled, dia pun berhak, kan? Dia pun berhak. Okey, bila saya balik semula pada soalan yang tadi itu, isu yang pertama, waris. Bila meninggal, kita sepatutnya dapatkan dulu surat kuasa mentadbir. Kalau perlu kepada kes tu dibawa ke Mahkamah Tinggi, civil. Surat kuasa mentadbir untuk pentadbir itu mentadbir harta-harta yang ditinggalkan ni, kan? Kalaulah harta tu di bawah nilai 2 juta, macam Cik Azrin sebut tadi tu, boleh kita berurusan dengan Amanah Raya ataupun dengan pejabat pusaka kecil. Tapi yang saya nampak kecenderungan masyarakat, dia lebih suka pergi ke Mahkamah Tinggi. Sebab senang, dia kata dengan Mahkamah Tinggi ni senang nak deal dengan Mahkamah Tinggi, kan? Jadi daripada situ, bila dah dilantik pentadbir, maka pentadbirlah yang akan menguruskan pengurusan tu. Alright. Okay. Datuk jangan sambung lagi. Kita nak tahu siapa pentadbir yang boleh dilantik itu. Dan ini juga ada perkaitannya dengan soalan yang ditanya oleh penonton-penonton kami di luar sana tentang kemusykilan berkaitan topik kita pada hari ini. Kita saksikan. Assalamualaikum. Saya nak tanya satu soalan. Semasa hayat ibu, dia ada memberitahu bahawa hartanya nanti perlu dibahagi sama rata termasuk kepada anak angkatnya. Namun hanya secara lisan dan bukannya secara wasiat. Jadi adakah ia dianggap sah atau pembahagian harta tetap perlu dibuat mengikut hukum faraid? Itu saja. Terima kasih. Saya ingin menanyakan satu soalan. Jika saya tidak berkahwin, apabila saya sudah meninggal, siapa yang berhak ke atas harta saya memandangkan ibu bapa saya sudah tiada, tapi saya mempunyai abang dan kakak-kakak? Itu persoalan yang ditanya oleh penonton-penonton kita. Mungkin Cik Azrin boleh jawab dahulu soalan yang pertama. Katanya semasa hayat ibu, ibu memberitahu bahawa hartanya perlu dibahagi sama rata kepada semua adik-beradik. Dan dalam kalangan adik-beradik ni tadilah yang ada yang favourite, tak favourite, tapi ni anak angkat. Kan? Ada anak angkat. Adakah perlu dibahagi sama rata mengikut apa yang telah pun dipesan oleh ibu ataupun harus dibahagi mengikut faraid yang kita tahu bahawa anak angkat tiada haknya di situ? Macam mana ni? Okey, soalan tadi tu sebenarnya ada 2 jawapan. Jawapan yang pertama ialah kita kena tengok dulu pesanan ibu ni tadi untuk bahagikan harta secara sama rata. Dari satu sudut, sebenarnya kita perlu berbalik kepada isu apa itu wasiat. Jadi kita tengok kalau macam soalan yang disebutkan tadi, yang ditanya tadi, ialah adakah wasiat itu sah ataupun wasiat itu perlu diikuti oleh semua waris ataupun tidak. Dan kita di sini yang saya kata kita perlu jelas bahawa kita kena faham dulu apa itu wasiat. Wasiat dari sudut civil ialah tentang perlantikan wasi. Kita nak melantik seorang wasi untuk menguruskan macam Datuk sebut tadi, nak pergi mahkamah untuk dapatkan probate dan sebagainya untuk diuruskan harta tersebut. Itu dari sudut civil. Wasiat yang kedua dari sudut syarak ialah tentang pemberian tidak melebihi 1/3 kepada bukan waris untuk tujuan amal jariah. Jadi soalan tadi itu dia menyebut ada 2. Sebab apa? Dia minta, ibu ni tadi minta supaya harta dibagi sama rata kepada semua anak-anak termasuk anak angkat. Jadi dia 2 in 1 tu.
Jadi dari sudut syarak sebenarnya, bila kita bagi harta kepada waris kita sendiri, sebenarnya ianya tertakluk kepada persetujuan waris yang sah mengikut hukum faraid. Persetujuan Betul. bersama. Maknanya kalau pesanan ibu ni tadi bahawa nak bagi sama rata antara semua waris termasuk anak angkat, kalau dipersetujui oleh semua waris yang sah mengikut hukum faraid, maka ianya boleh dilaksanakan. Tak ada masalah. Tetapi sekadar lisan. ya betul. Tetapi jika ada waris yang menentang, salah seorang kata saya tak setuju dengan apa yang mak pesan, maka wasiat pembahagian harta tadi akan terbatal. Berbalik kepada hukum faraid. Walaupun secara lisan. Ya. Kita ulang lagi sekali. Bukan walau secara lisan, even secara bertulis sekalipun, kalau kita memberikan wasiat itu kepada waris kita sendiri, ianya tertakluk kepada persetujuan waris. Jadi kalau waris orang kata saya tak setuju, maka terbatal, berbalik kepada hukum faraid. Bila berbalik kepada hukum faraid, anak angkat tak dapat dah. Betul. Jadi solusi yang paling mudah untuk kes tadi ataupun untuk soalan yang ditanya tadi, untuk anak angkat sebenarnya dia boleh peruntukkan wasiat 1/3. Okey. Sebab anak angkat tadi bukan sah dalam faraid, bukan waris yang sah dalam faraid. Jadi 1/3 dia layak dapat, dan itu perlu ditolak dulu sebelum faraid. Dan baki tu baru mak ni tadi boleh pesan, baki tadi bagi sama rata antara anak-anak kandung dia. Dan itu pun subjek kepada persetujuan juga. Kalau ni kecuali semasa hidup ibu ada buat hibah, Kak Datuk sebut tadi. Hibah dia absolute. Dah bagi anak angkat, memang anak angkat punya tak kira 1/3 ke berapa, tak ada limitation. Apa-apa pun Silakan. kata kunci ni persetujuan bersama. Persetujuan. Betul. Dan tadi ada juga yang bertanyakan si gadis itu dia tidak berkahwin. Tak berkahwin. Dan ibu bapa pun dah tak ada. Jadi siapa yang akan mewarisi hartanya? Tapi dia ada abang dengan kakak. Datuk? Okey, kalau dia ada adik-beradik dan adik-beradik boleh menhabisi bahagian. Kalau bahagian dia. ada adik-beradik, tapi ada juga ada orang kata, ada adik-beradik, betul ada anak buah lagi kena bagi anak buah dia, macam mana? Ataupun siapa lagi Adik-beradik berhak? dah menhalang. Okey. Adik-beradik lelaki. Adik-beradik lelaki dah menhalang. Dan bahagian. macam mana pula kalau kedua-dua ibu bapa meninggal, kan hanya tinggal anak-anak kecil. Harta itu diberi kepada siapa? Anak-anak yang ditinggalkan tu adakah mereka perempuan ataupun ada lelaki dan ada perempuan. So ada pembahagian dengan kadar masing-masing kan. Kalau perempuan dia tak boleh menhabisi. Kita kena tengok pula bapa saudara sebelah bapa. Kan? Sebelah bapa. Dia orang boleh menhabisi bahagian anak-anak tadi tu, anak-anak perempuan. Tapi kalau ada anak-anak lelaki, dia antara adik-beradik lah. Dibahagikan kepada adik-beradik. Okey. Ini mungkin satu situasi yang mungkin pernah dialami dalam kalangan penonton-penonton kita. Katalah wasiat telah pun dibuat ataupun hibah telah dibuat ni, tetapi dibuat oleh si ibu ataupun si mati ini ketika masih hidup, ketika itu anaknya masih 4 orang. Katalah ketika arwah membuat wasiatnya, anaknya masih 4 orang. Kemudian ketika anak yang kelima dalam kandungan, arwah meninggal dunia dan tak ada wasiat yang diberikan kepada anak dalam kandungan tersebut. Bagaimana dari segi pembahagian harta dan juga hak anak dalam kandungan tersebut? Anak dalam kandungan tetap mendapat hak dalam faraid. Walaupun dalam wasiat tidak ada namanya. Walaupun tidak ada namanya. Maknanya kalau kata dalam pesanan tadi, berbalik pada soalan yang sama, maknanya kalau si ibu dia bagi hanya kepada anak yang masih yang wujud pada masa itu 4 orang, tapi bila dia meninggal anak dia dah jadi 5, bukan 4. So yang kelima ni kalau dia tak bersetuju dengan pesanan ibu dia tadi, dia boleh cabar dan terbatal, hak faraid dia tetap terpelihara. Dia tetap akan dapat hak faraid dia. Okey. Dan tadi kita pun ada bercakap membincangkan tentang faraid, tetapi mungkin ada juga nak tahu tentang hibah. Mungkin apa kebaikan hibah ni? Okey, kebaikan hibah ni ialah bila mana hibah ni diberikan semasa pemberi hibah tu masih hidup. Jadi tak akan berlaku pergaduhan pasal dah diberikan semasa hidup. Dan satu fakta yang agak menarik yang kita kena ingat, bahawa bapa boleh revoke at any time. Boleh ambil balik. Boleh ambil balik. Dia boleh revoke. Tapi hanya bapa sahaja. Okey. Pemberian kepada si anak dia boleh batalkan pada bila-bila masa. Mungkin ini jugalah menjadi persoalan dalam kalangan penonton-penonton kita. Katalah seorang individu itu tidak berkahwin, ada ahli keluarganya, tetapi dia ingin menyerahkan aset ataupun harta dia bukan semua 100% kepada ahli keluarga. Berapa jumlah yang perlu diketahui oleh individu tersebut bahawa okey, yang ini nak bagi mak sikit, yang ini nak bagi anak buah, yang ini mungkin bukan anak buah rapat, tapi mungkin ini adalah anak yang mungkin dibela tapi anak kawan contohnya. Adakah dibolehkan ataupun bagaimana dari segi prosedur itu, Cik Azrin? Okey. Kita kena tengok dua angle juga. Yang pertama, semasa pemberi harta masih hidup,
semasa memberi harta masih hidup. Kita, macam contoh saya sendirilah, saya masih hidup, saya ada harta. Sebenarnya tidak ada sebarang limitasi ataupun tak ada sebarang had untuk saya nak bagikan harta saya tu kepada siapa yang saya nak. Tak ada limitasi, tak ada limitasi 1/3, 1/2, 1/8, tak ada. Okey. Sebab saya masih hidup. Dan pemberian tu mesti dilakukan mengikut hukum syarak semasa hidup. Okey. Itu yang Datuk sebut tadi pasal hibah tadi. Ya, okey. Jadi tak ada limitasi, tak ada had. Tetapi jika macam Fiza sebut tadi, ada kata lepas mati saya nak mak dapat sikit, adik dapat sikit. Bila sebut saja perkataan lepas mati, maka ianya tertakluk kepada persetujuan waris balik. Okey, walaupun kita berbalik juga kepada persoalan pertama sekali, semua tu kena ikut persetujuan. Sekiranya Waris. kita Waris. berpesan selepas kematian. Okey, Tapi masih kalau hidup, pemberian semasa hidup, suka hati kita lah nak bagi siapa pun. kalau kita cakap macam ni, macam tapi lah kita mesti cakap takkan nak bagi sekarang pula, kita hidup lagi kan. So kita akan cakap macam nanti kalau Bila dah tak ada. saya dah tak ada nanti, contoh satu set gelang ni untuk Okey. Hawa, contoh satu semua saya punya jam tangan untuk Lina, contoh kan. Lepas tu adakah itu dibolehkan juga ataupun dikategorikan sebagai wasiat? Okey, dia sebenarnya itu yang dimaksudkan dengan hibah tadi. Hibah ni kita bukan buat secara lisan, kita buat secara dokumen. Okey. Konsep hibah ni sebenarnya sama macam menikah. Dia ada akad, dia rukun-rukun dia hampir serupa dengan akad nikah. Ada akad, ada ijab kabul dan sebagainya. Tetapi dari sudut pelaksanaan undang-undang, Okey. maknanya proses tukar nama dalam geran dan sebagainya, kita tak lakukan semasa hayat dia. Sebab macam Datuk sebut tadi, bapa bagi pada anak boleh revoke. Kalau dia dah pindah milik kepada nama anak, dia dah tak boleh revoke dah. Tapi kalau dia buat hibah, dia boleh revoke. Anak ni hari ni okey, tiba anak dia buat perangai, dia boleh tarik balik. Okey. Dia maknanya hibah ni sebenarnya konsep dia melindungi pemilik harta. Dia punya tu. Jadi suka hati dia nak bagi siapa masih hidup, dan bila berlaku kematian, baru dari sudut undang-undang barulah penerima hibah tadi mendapat hak dari sudut undang-undang. Okey. Tapi dari sudut syarak dia dah dapat masih hidup. Itu beza dia. Tapi Sama macam dia orang putih kata dia macam activate. yes. Lepas- Betul. Dari sudut syarak, bila ijab kabul sah. Okey. Macam menikah lah. juga. Sijil nikah kita tak dapat lagi. Tapi dari sudut ijab kabul dia dah sah dah. Di long distance relationship lah. Tak ada tapi Macam tak ada. nikah gantung lah. Nikah gantung. Nikah gantung. Okey. Lepas ni kita akan membincangkan mungkin mengenai permohonan pentadbiran harta pusaka. Tapi sekarang kita nak berehat dulu. Kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Bertemu kembali di Wanita Hari Ini dengan topiknya pengurusan harta pusaka. Dan ada satu soalan di Facebook, Datuk dan Cik Azrin. Ada seorang wanita ni, suaminya pernah berkahwin dan dah bercerai 15 tahun. Dan selepas suaminya meninggal dunia, bekas isteri yang dah berkahwin lain pun tuntut hak harta sepencarian tu. Kes ini macam mana? Okey. Dalam kes harta sepencarian ada 3 situasi yang mana boleh difalkan. Yang pertama, kalau berlaku perceraian semasa hidup. Perceraian semasa hidup. Situasi kedua, bila mana berlaku kematian salah satu pihak. Mana kalau suami meninggal, isteri boleh tuntut harta sepencarian. Kalau isteri meninggal, suami boleh tuntut harta sepencarian sebelum difaraikan. Yang ketiganya ialah bila mana dalam kes yang melibatkan kes poligami. Sebelum hakim nak benarkan suami itu poligami, so hakim akan tentukan dulu pembahagian harta sepencarian antara suami dengan isteri yang sedia ada. Maknanya isteri yang dah ada semasa itulah. Kalau seorang lah, kalau dua orang. Mahkamah kena putuskan dulu. Okey. So ada 3 situasi. So dalam kes tadi itu, walaupun dah bercerai 15 tahun, tapi dia belum tuntut, dia boleh menuntut harta sepencarian. Walaupun sudah berkahwin Walaupun lain. dia dah berkahwin lain. Tetapi harta yang dia boleh tuntut tu adalah harta yang diperolehi semasa dengan dia berkahwin. Tempoh suami perkahwinan. tadi tu. Suami yang bekas suami tadi tu. Okey. Dalam tempoh perkahwinan. Dibolehkan, Datuk. Dibolehkan. Okey. Berbalik kepada sebelum kita berehat tadi, kita dah sentuh sedikit tentang dari segi pentadbiran. Ini yang mungkin menjadi juga kerungsingan, persoalan dalam kalangan masyarakat kita ni. Sebab kalau si mati tidak berkesempatan untuk membuat pengurusan hartanya, ini adalah perkara yang harus dilangsaikan, diuruskan dan diselesaikan oleh waris yang tinggal. Siapa sebenarnya dan bagaimana cara untuk kita pentadbir ni? Sebab kadang-kadang memang kita ada 5 orang adik-beradik, 10 orang adik-beradik, 12 orang adik-beradik. Tetapi dalam 12 orang adik-beradik ni, siapa yang layak untuk kita lantik sebagai pentadbir untuk mentadbir harta kita? Okey, sebenarnya dari sudut perundangan tidak ada disebut secara spesifik siapa waris yang layak untuk mengurus harta.
Dalam erti kata lain, sebenarnya siapa waris di kalangan, kalau kata 5 orang tadi, kalau ada seorang kata, tak kisahlah yang seorang tu sama ada anak sulung ke, anak bongsu kan, anak nombor 2, siapa-siapa di kalangan waris boleh initiate untuk uruskan harta pusaka. Okey. Siapa biasanya yang ada kesedaran lah, dan biasanya kalau pengalaman saya, waris perempuan lah yang biasanya lebih peka ataupun tentu lebih juga. bagi Tentu juga. itu pengalaman sendiri tu. Faktor berbeza. Mungkin dari segi kesukaran, kekangan dan sebagainya. Ini persoalan daripada penerbit saya sendiri, daripada apa yang penulisan di Facebook dan sebagainya. Ramai juga orang tertanya-tanya dan kadang-kadang terkeliru. Penama dengan pentadbir ni orang yang sama ke ataupun orang yang berbeza? Okey, penama sebenarnya dalam KWSP kita, dalam tabung haji atau mana-mana aset cair yang kita ada penama. Sebenarnya penama telah difatwakan bahawa penama hanya bertindak sebagai pentadbir. Maknanya dia bukan penerima harta. Pemegang amanah. Dia adalah pemegang amanah. Pentadbir dan pemegang amanah di mana bila dia dapat harta tersebut, obligasi pertama yang dia perlu buat ialah selesaikan hutang daripada harta tersebut. Berbalik pada perkara pertama tadi. Ya, selesaikan hutang. Tapi mentaliti orang kita ialah bila dapat harta, dia tak fikir hutang dulu, dia fikir nak bagi dulu. Itu betul. Jadi itu, disebabkan itulah perlunya ada dokumen perancangan. Sebab kita kena arahkan penama ni tadi secara bertulis apa yang dia patut buat terhadap harta tadi. Okey, ini Hawa maafkan saya kalau saya nak boleh sambung soalan ini kepada Datuk pula. Dokumen itu. Dari segi nak membuat nak melantik pentadbir yang untuk menguruskan harta ini bukan perkara yang mudah, bukan boleh diselesaikan dalam masa sehari, 2 hari ataupun seminggu. Mengambil masa yang ataupun komitmen yang agak tinggi juga. Betul. Dari segi dokumen, prosedur, kalau Datuk boleh terangkan kepada penonton-penonton kita apa yang boleh mereka lakukan? Yang pertama ialah kita nak senarai waris. Kan? Senarai waris yang berhak mengikut hukum syarak. Senarai waris ni kadang-kadang dia kata anak angkat, kadang-kadang orang yang tak ada kaitan dengan keluarga, contohnya pak saudara, mak saudara. Sedangkan kalau ikut susunan tu, macam yang kita bincang tadi, kalau dia dah ada adik-beradik lelaki contohnya, dia tak boleh pergi kepada anak saudara ataupun pak saudara, kan? Ada lapisan-lapisan. Jadi ada kategorinya. Jadi yang keduanya ialah senarai harta tu. Senarai harta dan juga dokumen. Dan copy of the document lah. Kita nak tengok. Contohnya tu apa? Geran tanah, geran kereta, bank statement, kan? Jadi kita perlu nak tengok senarai itu. Dan ada juga kes yang mana isu yang berlaku ialah macam contoh kita kata isu harta pencarian lah, kan? Kalau isu harta pencarian, kita nak kenal pasti dulu harta mana yang telah diarahkan ataupun diperintah oleh mahkamah sebagai harta pencarian. Tak boleh nak dicampur dengan harta pusaka, kan? Balik semula pada saya sambung jawapan pada Cik Azlin tadi tu berkenaan dengan siapa yang layak untuk jadi pentadbir. Pengalaman saya kalau ada 5 adik-beradik, saya akan nasihatkan mana di antara mereka ni yang senang nak berurusan, kan? Yang senang nak pergi mahkamah, turun naik mahkamah, ada masa, yang ada masa, kan? Jadi senang sebab dia akan sign affidavit. Sebutan pertama dia kena hadir ke mahkamah, kan? Jadi kalau kita pilih yang paling educated tapi susah nak masa tak ada komitmen tu tak ada, kan? Jadi kes akan terkendala, kan? Setahun tak berjalan, tak bergerak, 2 tahun, jadi akhirnya makan 5 tahun. Itu yang 60 bilion tu, kan? Okey, satu soalan daripada Hawa tadi tu, soalan yang menarik juga, saya lupa nak sebut. Kalau ada minor di bawah umur, mahkamah akan minta ada 2 pentadbir untuk menjaga kepentingan minor tadi tu. Sebab ada juga kes yang pentadbir ni licik. Jazrin, dia walaupun pentadbir, dia boleh manipulate kuasa yang ada pada dia tu untuk transfer pada nama dia. Ini banyak terjadi kes-kes seperti banyak ini, terjadi. kan? Maknanya dia tak amanah. Sebab itulah kalau kita tengok dalam prosedur mahkamah tu, dia ada satu dokumen sumpah pentadbiran. Kalau dekat mahkamah civil, sumpah pentadbiran tu akan ditandatangan oleh pentadbir bahawa dia akan mentadbir harta tu mengikut lunas undang-undang, dan dia boleh diambil tindakan pecah amanah kalau dia bertindak sebaliknya. Paling muda umurnya berapa untuk menjadi 18 tahun lah. 18 tahun dah boleh majority. Okey, dalam masa yang singkat ini mungkin kita boleh bagi solusi kepada penonton-penonton kita. Satu, kadang-kadang kalau kita dengar nak peguam ataupun kita dengar nak berurusan dengan individu-individu yang memerlukan kos, ini juga mungkin menjadi kekangan dalam kalangan penonton-penonton kita. Takut nak pergi mahkamah, takut, jadi dibiarkan saja sebab takut nak kena bayar banyak. Okey, kalau boleh kita buat rumusan, bagaimana cara untuk kita membantu
bantu penonton-penonton kita ini untuk mereka melantik pentadbir, menguruskan harta, ke mana mereka perlu pergi dan kos yang agak-agaknya diperlukan oleh mereka. Okey. Sebenarnya soalan yang tentang dokumen pengurusan ni tadi. Datuk sebut tentang senarai harta, senarai waris dan sebagainya. Ringkasan dia sebenarnya ialah semua maklumat yang diperlukan oleh peguam secara umumnya untuk menguruskan harta sebenarnya boleh dimasukkan di dalam dokumen wasiat melantik wasi. Okey. Maknanya saya bagi contoh, saya Azrin Sabiri dengan ini melantik pasangan saya sebagai wasi dan pengugat amanah. Dan dalam dokumen ini saya lampirkan senarai waris, senarai harta, senarai hutang dan sebagainya. Okey, dari sudut koordinasi pengurusan tu menggunakan dokumen pelantikan wasi ni dah cuma mencukupi. Dari sudut tu. Sebab dokumen pelantikan wasi ni jugalah yang akan memberikan surat probit diberikan kepada penerima ni wasi yang telah dilantik, yang kita dah lantik tadi. Kalau saya lantik pasangan saya, makna pasangan saya akan dapat surat probit. Surat probit tu dia boleh guna untuk keluarkan semua harta saya dan agihkan. Okey, itu yang pertama. Okey, dari sudut koordinasi ini. Dari sudut kos. Okey, hari ini yang menjadi isu sebenarnya, another isu ialah tentang kos. Siapa yang nak buat tu dia akan cakap, apa salah aku kena keluar duit aku? Kan? Aku nak kena bayar peguam. Aku pula minta dengan adik-adik lain, aku cakap okey nanti kau dulukanlah, nanti kita orang bayarlah. Dah dapat portion kita tolak. Lambat. Jadi dari sudut perancangan, di sini pentingnya perancangan. Sebab itu saya sendiri di Hans Legacy, kita selalu menasihatkan pelanggan-pelanggan kita untuk menyediakan peruntukan. Peruntukan, contoh dia ada tabung haji, dia ada ASB dia. Dia boleh peruntukkan daripada tabung haji ataupun apa simpanan yang dia ada, mungkin bergantung pada nilai harta dia, contoh 50 atau 30 ribu ke 50 ribu ringgit. Peruntukan tu diletakkan dalam dokumen perancangan dia supaya bila dia meninggal dunia, waris dia tadi ataupun wasi yang telah dilantik tadi tak perlu guna duit poket dia sendiri untuk dahulukan proses. Dia boleh ambil duit daripada peruntukan tadi untuk gunakan. Yes, itu di sini sebenarnya pengurusan dan perancangan berkait rapat. Maknanya kalau kita ada dokumen pengurusan je, kita tak mudahkan pengurus kita nanti dia jadi tergadala juga. Jadi dua dokumen ni antara pengurusan dan perancangan ni sangat berkait. Okey. Dan kepada Datuk Seri pula, mungkin boleh kongsikan kepada penonton untuk nak elak risiko-risiko pada hari-hari mendatang. Kenapa penting ni untuk setiap daripada kita untuk menguruskan setiap harta pusaka kita? Okey, yang paling pentingnya ialah kita dapat menjaga silaturahim antara waris-waris. Kan? Kalau tak ada perancangan, nanti akan bergaduh, berebut harta. Macam kita tengok tadi, sampai berbunuhan, lepas tu boleh bertengkar adik-beradik. Kan? Jadi kalau masing-masing kita dapat meneliti ayat ke-7 surah An-Nisa tu kan, dia dah sebut dah untuk lelaki ada bahagiannya yang tertentu, untuk perempuan ada bahagian tertentu. Jadi sama ada besar ataupun kecil jumlah dia dah ada dah. Sebab itulah lelaki ada dua bahagian, kan dapat dua bahagian. Kenapa lelaki dapat dua bahagian, perempuan satu bahagian? Hikmahnya ialah lelaki itu kena membantu wanita. Membela nasib. Kan? Sebab tu dia dapat lebih ekstra. Tapi ekstra tu bukan untuk dia, tapi untuk orang yang di bawah tanggungan dia. Dengarlah lelaki-lelaki yang sedang berada di depan ni. Okey, kita dah pun sampai di penghujung perbincangan kita. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Datuk Seri Amli dan juga Encik Azrin. Kita harapkan perkongsian kita pada hari ini walaupun sedikit ada banyak manfaatnya yang dapat kita bantu penonton-penonton kita dan untuk juga diri kita sendiri. Tapi sebelum kita nak berehat, ada satu lagi soalan tambahan. Berapa minimum harta yang harus ataupun dibolehkan untuk seseorang itu membuat wasiat? Dari sudut undang-undang sebenarnya tidak ada nilai minimum. Sementara kita ada sebiji motor EX5 pun kita dah kena buat wasiat. Kalau sebentuk cincin pun? Sebentuk cincin pun boleh? Ada nilai. Apa saja yang ada nilai. Okey. Tak ada minimum. Semoga ini menjawab persoalan penonton-penonton kita pada hari ini. Okey, terima kasih banyak-banyak Encik Azrin dan juga Datuk Seri Amli. Sama-sama. Kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Bertemu kembali di Wanita Hari Ini. Terima kasih kerana setia bersama kita dari awal siaran sampailah sekarang. Dan tadi awal-awal kita dah dihiburkan dengan lagu Hilang dari Beto Beto. Ada di sini beliau sekarang. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, boleh kongsikan dengan penonton apa kisah lagu Hilang tu? Oh, lagu Hilang ni sepenuhnya ciptaan saya sendiri. Dan cerita dalam lagu Hilang tu apa yang saya rasa sendirilah. Rasa apa tu? Rasa lagu ni mengisahkan tentang cinta lah. So, hilang ni masa saya bercinta tu
biasalah dulu kan budak-budak cinta. So hilang tu ceritakan tentang perasaan cinta yang hilang. Okey. Dan setiap dalam kalangan penyanyi kan, mereka mesti ada idola-idola dia sendiri. Siapa idola Beto? Saya kalau ikutkan ramai sebenarnya. Okey. Sebab Kalau bagi kat saya, Malaysia ni siapa? Kat Malaysia ni ramai. Contohnya Zamani, ada Zamani Slam, Datuk Siti Nurhaliza. Ramai. Dan selepas Susah nak ini, sebut. Beto pula akan nyanyikan lagu Terima Kasih Atas Segalanya. Itu pula mengenai apa? Terima kasih ni Bila dicipta merupakan tu? lagu ni dah lama sebenarnya. Boleh dikatakan sama dengan lagu Hilang saya buat. Tapi Terima Kasih ni merupakan kesinambungan lagu Hilang. So macam episod 1, episod 2. macam itulah lebih kurang. Okey. Tapi saya nak berterima kasih dengan dia CD ni. Tapi perasaan tu masih lagi patah hati. Macam tu. Okey, episod ketiga mungkin hati dah dipulihkan kembali. Mungkin. Dan dengan cerita dia, Beto minat main bola sepak ya? Ya, saya Sekarang dulu ni masih pun, aktif ke? Kuranglah, tak aktif sangat. Sebab dulu memang saya seorang pemain bola sepak. Tak sangka main bola. Dan siapa antara penyanyi yang teringin Beto nak kolaborasi mungkin untuk masa akan mendatang? Kalau BBNU mungkin Naim Daniel ataupun Kim Bruce Lee. Okey. Kalau perempuan pula? Kalau perempuan, tak sure lah. Dan kalau tengok kedua-dua lagu ni, dua-dua Beto tulis sendiri, kan? Saya. Lagu yang akan datang pun mungkin akan buat sendiri ataupun nak kolaborasi dengan komposer-komposer atau penulis lirik lain? Okey, so far buat masa ni saya akan fokus untuk lagu yang saya cipta dulu. Sebab setakat ni dah banyak saya keluarkan dekat YouTube. Yang tu yang demo saja. Tapi untuk next project, saya dah record vokal untuk lagu yang ketiga. So apa-apa pun korang stay tune lah. Okey, pastinya ramai dah kalangan penonton wanita hari ini nak tahu dengan lebih lanjut mengenai Beto. Mungkin boleh kongsikan laman media sosial YouTube Okey, ataupun Instagram. jangan lupa follow Instagram saya Beto, BITO, dan jangan lupa juga subscribe YouTube channel saya The Beto. Saya banyak buat cover lagu. So korang boleh. Bestnya suara sedap cover lagu pun mesti best-best. tak adalah. Fiza dekat mana tu? Saya kat sini, Hawa masih berada di sini. Terima kasih kita ucapkan kepada Beto yang kita juga nak ucapkan selamat maju jaya kepada Beto dan semoga lagu Beto akan terus diterima oleh peminat seni tanah air. Sebentar lagi Beto akan hiburkan kita semua dengan lagunya Terima Kasih Atas Segalanya. Untuk itu kami dah pun sampai di penghujung siaran pada hari ini. Semoga setiap apa yang telah pun dikongsikan dari awal tadi sedikit sebanyak dapat memberi manfaat yang berguna untuk terus kita jadikan pedoman kehidupan seharian kita, insya-Allah. Esok kami akan kembali dengan satu lagi topik seperti biasa. Hari Jumaat kita akan berkongsi tentang hikayat perkahwinan jatuh cinta kali kedua bersama dengan Datuk Dr. Fazilah Kamsah, Lan Solo dan juga isterinya. Apa agaknya yang akan mereka bincangkan pada esok hari. Sehingga berjumpa lagi, teruskan bersama kami di Wanita Hari Ini. Persilakan Beto dengan lagunya Terima Kasih Segalanya. Bye. Atas segalanya yang telah kau beri kepada diriku. Ku ingin kau tahu, ku menyayangimu, ku mencintaimu sepenuh hatiku. Bukan seketika, tapi selamanya. Aku takut kehilanganmu. Maafkanlah seandainya ku menyakitimu. Maafkanlah seandainya ku melupakanmu. Aku tahu aku ini hanya insan biasa.
seandainya ku melupakanmu. Aku tahu aku ini hanya insan biasa yang tak punya apa-apa ku berikan padamu. Aku tahu aku ini bukan pilihanmu. Aku tahu aku ini bukan pilihanmu.